Tapi abang saya tu dia kata baik-baik, abang tu baik. Pasal ini saya nak cakap image diri kita. Berapa orang bila kita start komputer dulu kita kata apa? Susah lah, saya tak pandai komputer. Nak tanya, berapa orang saya tak pandai komputer? Apa jadi sekarang pun lepas? Susah ke senang? Macam mana puan atasi jadi senang? Puan cuba ke puan kata boleh? Boleh. Dia kata boleh, jadi kuat. So lepas ni insyaAllah the whole UKM tak ada orang negatif dah. Kita akan fly, the whole university fly, because tak ada orang manusia toksik. So kalau kawan kita mengumpat kata apa, jangan jadi manusia toksik. Kalau mengumpat sikit, jom tukar channel, jom tukar channel. Nampak tak tadi macam mana daripada happy berapa saat Puan Nuraini tukar jadi forgive? Sekejap, terus dia kuat. Nuraini kuat, Muhayah lemah. Cuba Nuraini lagi, kuat lagi. So within minute, tukar pemikiran, tukar keadaan. So susah berubah ke senang berubah? Senang. Jangan kata susah. How to berubah? Cuma satu pemikiran. Ubah pemikiran, ubah sekarang. Ubah pemikiran, ubah kehidupan. Siapa tak setuju kan? Setuju kan? Okay, perhatikan di sini. Jadi orang yang berjaya. Yang keempat, bebas daripada ketakutan. Yang kelima, sentiasa yakin pada pencapaian akan datang. Dia tak boleh susah. Yang keenam, dia mempunyai keyakinan untuk mengaplikasikan filosofi dia. So kalau kita tengah meeting nak semai Zuhur, kadang ada bos-bos yang tak jaga solat tu, dia buat meeting pukul 4. Saya macam nak jekil kata, pukul berapa meeting? Pukul 4. Asal pukul berapa? Nak habis pukul berapa? Tapi kalau kita orang yang yakin, sorry, macam itu saya pernah interview untuk profesor, pukul 4 suku ada 3 kandidat lagi, saya ada tension. Saya pun dekan, boleh tak kita berhenti semayang asal dulu? Syarul lain semua pandang saya, Muhayah dan saya tak boleh, minta maaf, saya tension. Nanti kalau kita tinggal 2 kandidat nak interview, kerana takut asal, kita pun akan interview dengan nak laju, nak cepat. Okey? Bila sebut tu orang malu lah kan? Pasal saya ni perempuan, yang tegur tu orang lelaki. Minta maaf, if you want to be tu, kau nak serabut 4 suku asal 4.25. So okey, kandidat semayang semua dulu. Masuk 4.45 lega. So kita interview dengan tenang, pasal urusan Allah dah settle. So ni jangan malu. Kadang tapi UKM senang pasal kita sama kita, tapi tempat lain we have to. Okay, willingness to share one's blessings. Sebab itu saya punya presentation, saya tahu dalam pen drive. Siapa nak silakan, boleh guna untuk student, whatever, please do. Yes, saya nak share. Bukan copyright apa, semua ilmu Allah beri. Engage in the book of love, buat dengan penuh kasih sayang. Berapa orang handle student di sini ya? Boleh tanya, berapa orang handle student? Okey, boleh tengok student yang kasih sayang Boleh? Boleh. Pasal ingat, saya nak beritahu ni, nak beritahu kisah orang je lah. Di UKM tu, saya jadi medical student prof dah lama. Satu hari datang convocation UKM, tiba-tiba jumpa pakcik guard security. Pakcik, buat apa kat sini? Anak saya graduate, prof. Oh, fakulti mana? Perubatan. Saya macam nak nangis masa tu. Subhanallah, anak pengawal keselamatan graduate medical. Jiran saya mati millionaire, ambil medical, fail anak dia. Subhanallah. Tapi yang saya ingat, inilah pengawal keselamatan yang paling baik, tak pernah marah kita orang. Yang lain tu, dia marah kita lah. Ada one bus driver tu, dia marah-marah, sekali ada brain tumor. So kita tak tahu, dia brain tumor dia marah atau pasal dia marah dia brain tumor, tak tahu. Kan? Jadi kita orang kita marah student tu. Nak UKM first batch kan, orang tak pandang tinggi pada medical, orang tak percaya UKM boleh keluarkan doktor masa tu. So penting sangat apa yang buat apa-apa dengan penuh kasih sayang. Dan kadang saya jumpa staff yang masa saya student dulu, anak dia orang nama Cik Dahlan. Cik Dahlan apa khabar anak? Anak dia semua berjaya. Subhanallah. These are the staff, kadang saya appreciate orang di UKM yang lama-lama 20 tahun, 30 tahun ni. Subhanallah. You kerja dengan ikhlas, dengan sebab kita handle student, dan sebab kita handle student dengan baik, kita menjadi penyebab kecemerlangan anak orang lain. Yakinlah Allah akan beri kecemerlangan pada anak kita.
please gunakan kerja kita sebagai satu ibadah. Bayangkan kita punya tempat duduk tu macam tikar sejadah. Duduk aja niat kerana Allah, macam kita ibadah, macam kita sujud rokok, tetapi jaga rukun-rukun kita. Sebab itu kita bekerja tutup aurat, jaga solat. Yang penting urusan apa kita buat dengan manusia ni, engage in level of love. Subhanallah, believe me. Baru ni ada seorang pesakit datang, dia jumpa, saya ni suka share pengalaman lah dari doktor lama. Dan dia tengok, dia tak mata, dia tengok sesuatu dengan mata hati lain. Allah beri hidayah. This patient came to me, masuk kat Prince Court. Saya masuk, Assalamualaikum Pakcik. Pakcik aja tak panggil cikgu. Oh, minta maaf. Cikgu, apa khabar? Prof tak kenal saya? Saya minta maaf, saya tak apa macam. Dulu Prof SS kan? Oh, minta maaf, saya sekolah Tuan Fatimah, bukan SS. Oh, okay. So check mata dia. One eye blind, cornea transplant. Saya buat ni, saya tanya doktor, tanya soal-soal. Ramai doktor saya tanya. Dia kata mungkin berjaya, mungkin tak. Tapi dia punya tak berjaya. Mata satu buta. So mata satu lagi glaukoma pula. Saya pula kalau jumpa orang negatif ni, dalam hati saya berkata, kalau boleh tak payah jumpalah orang ni. Pasal kita pun manusia kan. Mana ni manusia toksik. Kita tak nak manusia toksik keliling kita. Lepas tu orang tak baik kita mufarakah, tak berkawan. Kecuali kita boleh dakwah dia. Tapi Tuhan yang kuasa, so kita check. Oh, I said, you have been treated by the best doctors already. You get the best medicine already. You don't have to see me. Saya sama dengan doktor lain. In fact, doktor buat you dia lagi pandai pada saya. Saya tak pandai buat operation cornea. So, saya gitu kat Prince Court. Orang jumpa, I said, I'm the same as any eye doctor. Nothing special. Dan kata apa? Prof, dulu saya guru disiplin. Satu sekolah takut dengan saya. Maknanya apa? Subhanallah, masa kita muda, berkuasa, kita buat orang. Bila tua, terimalah akibatnya. Kalau mati, dah kena. Jadi kita sebagai staff ni, kita ada kuasa dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita buat orang berdasarkan nafsu. Kalau disiplin, nak mendisiplinkan, okey. Tetapi kadang kita abuse. Pasal dah power ni. Sebab tu masa saya di Hakim, orang tanya, Prof, saya guru disiplin, macam mana nak kasih sayang? Pasal saya guru disiplin. Saya nak cadangkan kepada Kementerian Pendidikan, bukan guru disiplin, tapi guru kasih sayang. Why disiplin? How can kita nak suruh orang jadi baik kalau kita tak sayang dia dulu? Kita suka ke kalau orang dakwah kita tu? Kita tak suka orang tu dakwah, dia suka kan? Kita nak dakwah student macam mana, Prof? Kita beri makan dulu buat jamuan. Usrah tu ada jamuan. Macam tu lah, ambil hati. Pasal manusia ni, kita nak ajar minda dia, kena sentuh hati dulu. Pasal kita ada minda, hati dan badan. So minda is where keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, takwa kita. Dan hati kita yang tasawuf, yang baik, bersih semua tu. Dan akhlak is our body. Senyum semua akhlak. Salam, tunduk. Ada orang salam, hai. Tu tahu dah body language. Body language tu minda sebenarnya, perwatakan. Okay. So open mindedness, kita terima orang, jangan tertutup fikiran kita. Yang ke-10 self discipline, dan yang ke-11 kita faham orang, dan ke-12 baru financial freedom. Tetapi kalau kita ada 11 yang ke atas, memang dapat yang ke-12. Okay. Ada soalan setakat ni? So nak tanya lagi. Tadi saya tanya siapakah kita yang dilihat atau yang melihat ni? Okey, soalan pertama. Soalan lagi angkat tangan. Adakah kehidupan berlaku kepada kita ataupun berlaku melalui kita? Siapa kata berlaku kepada kita? One. Seorang je. Berlaku melalui kita? Okay, Allah yang tak pagar, WhatsApp ke tangdi. Agaknya boleh ambil kerusi tak? Takut saya penat. Boleh ambil kerusi, kalau sit down? Is it okay if I sit down? Suami saya selalu pesan, you kalau penat, you duduk. Saya penat. Kalau lepas ni saya kena buat operation, kena tengok patient macam-macam lepas ni. So I have to spend my energy. Terima kasih banyak. Berlaku melalui kita ke berlaku kepada kita? So kenapa berlaku kepada kita tu? When you say berlaku pada kita, seolah-olah kita ni mangsa. Life happen to me.
Tapi berlaku melalui kita, berarti kita membuatkan kehidupan itu berlaku dengan mengawal pemikiran, emosi dan tindak balas kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey, so kita berlaku melalui kita ke berlaku kepada kita? Okey, kita dapat senaman sikit. Perhatikan tangan saya. Betul tak apa saya kata ni? Fikiran menimbulkan emosi. Betul? Macam tadi Puan Nuraini, sedih, tindakan lemah. Betul? So fikiran menimbulkan emosi, emosi menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan tindak balas daripada luar. Betul? So kalau kita kata semua orang baik, maka emosi kita sayang pada semua orang. Berjumpa orang, senyum. Bila kita senyum, apa dapat? Orang senyum balik. Betul? So kita ni kalau dapat, maknanya betul tak? So siapa yang mengawal fikiran kita? Kita. Siapa mengawal emosi kita? Kita. So dunia dalaman kita apa sebenarnya? Fikiran dan emosi. Hasil kehidupan kita ni, pangkat kita, kesihatan kita, kebahagiaan kita tu ialah dunia luaran. So betul tak dunia dalaman mempengaruhi dunia luaran? Betul tak? Okey, jom buat senaman. Tepuk tangan sini. Belah kiri. Kau. Dunia dalaman saya, cakap, dunia dalaman saya mempengaruhi dunia luaran saya. Tepuk tangan sini. Your energy point. Saya seorang beriman dan bertakwa. Finish. So kita buat ni all the time. So bila kata dunia dalaman, fikiran saya positif, emosi saya positif, maka hidup luar positif. Betul. So kalau kita tengok suami kita dengan penuh kasih sayang, dia rasa tak orang kita. Pernah tak kita balik rumah, geram suami aku ni, balik dia pun bad mood, kita pun bad mood. Dalam kereta, tahulah nak kita kalau pusing tu dah kahwin, kalau gini-gini tu belum kahwin. Jadi saya dengar seorang mufti daripada Zimbabwe, dia kata syaitan ni bila orang sedang bertunang ataupun sedang boyfriend, girlfriend, dia akan goda manusia supaya berzina. Sebab itu dia hias wanita tu nampak cantik. Tetapi bila sudah kahwin dah jadi halal, dia akan goda supaya dia berzina dengan orang luar. So dia hias wanita lain nampak cantik. Sebab tu kadang saya jumpa lelaki, isteri dia cantik, wow, your wife is so beautiful. Ya ke Prof? I said, my God, I'm a woman and I say she's beautiful. Don't you think she's beautiful? Biasa je saya tengok. Orang lelaki ni. Ya, yang perempuan pula, wah, your husband is so kind. Ya ke Prof? Saya tengok, taklah biasa. Orang lain pun gitu juga. These are the people yang very unhappy people. Yang banyak penyakit jumpa saya ni. Saya kat Prince Court tu jumpa, PA dah tahu. Kalau Prof tutup pintu tu, mula dah dakwah sekarang. Kadang patutnya consultation sekejap. The more patient I see, private you get more money. Tapi saya tak. Pada saya, siapa datang jadi mada umur saya. Kalau siapa jumpa saya tak dakwah sekarang, rugi. Pencing kubur kan dapat dakwah sekarang. Bukan semua orang nak dengar kita cakap kadang kita dalam pendakwah pun tak mau dengar kita, tapi doktor ni orang terpaksa dengar. Suka tak suka, dia kunci memang torture masa tu. Masa cek mata pun cakap dah. Sambil cek tu so tak payah lari, duduk situ cakap. Okay, kalau boleh kita ni lepas dengar apa saya cakap ni, kalau ada satu benda yang saudara-saudari dengar dan boleh memanfaatkan, tolong sampaikan. Pasal ilmu ni macam ikan yang licin, kita tak pegang dia lagi. Sebab tu kalau tahu sesuatu, cakap, lepas tu sampaikan. Kadang yang kita yang cakap dah lupa, ya, dia akan lagi. Okey, so bila berlaku kepada kita, maknanya kita tahu kehidupan berlaku sini kan. Yang berlaku tu result. So kalau kita berlaku kepada kita, maknanya kita tak ada kawalan. Kenapa tak ada kawalan? Sebab ada orang, fikiran dia pilih untuk fikir. Ada orang, dia membiarkan benda lain mengubah pemikiran dia. Contohnya, siapa pagi tadi bangun pagi tengok TV, 2 channel. Satu channel untuk dakwah,
satu channel untuk berita akhbar. Mana pilihan kita? Kalau tengok berita akhbar, adakah dia menyebabkan kita lebih bertakwa, lebih nak perbaiki diri, lebih berjaya dalam kerja? Ataupun tengok akhbar kita lebih takut, dunia tak selamat, harga barang naik? Which one? Ada tak berita akhbar yang positif? Cuba audit lepas ni puan-puan, balik audit. Setiap hari Monday to Friday, berapa berita akhbar kita dengar yang menyebabkan kita nak jadi baik? Tak ada kan? So, orang yang kehidupan berlaku melalui dia mengambil tanggungjawab untuk pilih pemikiran dia sendiri. Dia tak allow manusia toksik, berita toksik, suami toksik, kawan toksik mempengaruhi pemikiran dia. Bahagian manakah tubuh kita yang orang tak boleh kawal? Tangan orang boleh tarik, muka orang boleh sepak. Fikiran? The only corner of the universe of the person is their own thinking. Pernah dengar orang masuk penjara? Siapa dengar Hakim semalam? Tak sempat tajuk saya semalam, penjara kehidupan. Berapa orang daripada kita terpenjara dalam fikiran kita sendiri? Saya memang tak guna. Saya ni dulu mak ayah cerai, sebab tu tak boleh berjaya. Saya ni suami saya asyik marah pukul saya, memang tak boleh dah. Saya ni lulusan SPM saja, tak boleh buat apa-apa. Siapa yang cakap? Orang cakap ke kita cakap diri sendiri? Penurani. Orang lain semua diam. Orang UKM dia sangat lemah lembut dan telaten dan reserve. Bandingkan saya bercakap dekat Etika punya insurans 500 orang, full of energy. Lepas 2 jam, summary bangun. Prof, in conclusion, saya nak beri summary apa Prof cakap ni. Tak cukup, too brief. We want you the whole day. I said, I have to sit down. Letih. Very energetic. Tapi UKM agaknya kita very lemah lembut ya. Budaya UKM lemah lembut. Saya tanya apa lupa tadi dah. What was I talking? Fikiran. So, siapa pilih fikiran kita ni? Kita pilih ke orang tu? So, tengok orang yang dalam penjara. Penjara ni, tahu Syahid Said Qutb? Ada soalan? Sila. Those are what? One second. Scientifically. Hati, betul. Jadi, how do you differentiate? Follow the hati or ikut pada? Thank you. Okay, dia macam ni. Okay, maybe Q&A. Adik Norinda. I believe it has something to do with terms. More of terms. Tu saya kata roh tadi. Roh kita lebih kuat daripada physical. Roh is something saya pun tak nak explain. Tetapi for the purpose of scientific, I have a slide here di mana kita ada minda, ada 2 lapis. Satu, minda sedar, conscious mind, our thinking mind. Number 2 is our subconscious mind, sepada sedar, emotional mind. Itulah yang kalbu kita, hati kita. Dia tulis mind, masalah dia tak kata heart kan. So dia kata body, mind, spirit. Kalau you pergi spa tu, body, mind, spirit. People guna. But sebenarnya, actually when you take, I think I better go to that slide straight away. Hold on just to demonstrate to you where the mind is. Yang saya kata tu, kalbu ya. Kalbu is very important. Okay. Okay. Ini bila kita nak tahu minda, kita tak tahu. So soalan saya pada orang, di manakah minda? Minda tu saya want to say something that yang automatic. Di mana minda kita? Is it in the brain? We thought minda is the brain. No. Because kalau kita seronok, adakah kita macam tu? Ke the whole body seronok?
minda kita sebenarnya ialah in all the cell. So kalau kita hati kita pun, hati kita kata di sini, kalbu, jika kita berdebar dan sebagainya. Tetapi hati kita yang menyebabkan kita salam orang tu, yang direct kita tu, yang menyebabkan tangan kita depan tu, yang kita tunduk badan tu, di non-verbal communication tu, is actually your subconscious mind. So perhatikan, conscious mind kita is our CEO that determine what thought to come. Tapi orang yang tak berjaya, orang yang mangsa kehidupan, dia apa yang dia lihat, dia dengar, dia percaya, masukkan dalam sini. Tetapi orang yang berjaya, orang yang proaktif, orang yang membuat kehidupan berlaku, dia tak fikir apa environment luar. Dia choose the own mind. Dia choose, okay, saya seorang beriman. Saya seorang beriman dan bertakwa. So, bila dia decide fikiran positif, maka dia masuk dalam subconscious askar. Siapa kuat, askar ke general kuat? Askar lagi kuat, tapi general berpengaruh. So, kalau askar tu boleh overrule daripada general, boleh take over. Betul tak? So, bila kita kata hati yang baik tu, orang hati baik, nampak orang miskin tu nak bersedekah. Itu dia panggil programming, paradigma, software kita punya akar dalam hati kita. Itulah menyebabkan daripada subconscious mind tu pergi kepada body, dan body itulah yang menyebabkan kita membuat behavior. So minda kita bagi kepada dua, yang atas 5%, just for diagram to understand, where fikiran yang kita pilih, di mana yang saya kata iman, kita choose rukun iman kita kepercayaan, system of belief. Kemudian kita punya rukun Islam yang kita buat, mengucap, baca Quran dan sebagainya tu, itu our behavior. Tu saya, when I see this picture by the Dr. Thurman Fleet, dia panggil in 1930 he discovered this, I would like to my own model, di mana pada saya conscious mind is your keimanan, then your subconscious mind is your hati, kalbu. Kalbu itulah menentukan akhlak daripada badan kita, because orang nampak akhlak kita through our behavior. So kita ni diprogrammingkan, kita punya sistem nilai, tabiat dan sistem belief value, kepercayaan, nilai, tabiat dipengaruhi oleh programming kita. So sebab tu kalau orang anak dia jahat, nak cerita kat orang tak anak dia jahat. Anak kita tu ialah bayangan diri kita. Tapi berapa orang kita balik kat pejabat tu, patutnya buat surat, tapi duduk bercerita, berkisah, anak I macam ni, anak I macam ni, suami I macam ni. Saya nak tanya lah sini kalau kita condemn suami kita, jangan cerita ke orang. Pasal apa? Siapa mengizinkan kita dijodohkan dengan suami macam tu? Subhanallah. We go back tu, kita tak ada blame. Boleh kita salahkan suami? Dunia dalaman menentukan dunia luaran. Saya wanita solehah, dapat suami soleh. Suami jahat, pasal saya jahat. Nak ubah suami ke nak ubah diri sendiri? So boleh menyalahkan, boleh merumut, boleh menyesal. Tak boleh menyesal. Kita menyesal, bertaubat, tapi kita look forward. Dan dua emosi yang paling tak bagus ialah menyesal dan dendam. Siapa ada menyesal dan dendam, subhanallah, kalau saya buat blood test sekarang, if I take the sweat of a person who is angry, ambil sweat tu, jadikan garam, masukkan tikus, mati tikus tu. Betul, ini kajian saintifik. They take the sweat of an angry person, crystallize jadi salt, masukkan tikus, tikus mati. Sebab tu Nabi kata nak masuk syurga jangan marah, jangan marah, jangan marah. So you got the idea? Okay? Okay, so that's Minda. Ada soalan lain? Sila. Seronok soalan. Nolina ada dia punya mic. Please. Orang lelaki tolonglah tanya Prof. Amran ke Prof. Syahidah. Saya suka orang tanya. Tak ada salah? Okay, so kehidupan berlaku pada kita ke melalui kita? Okay, so siapa yang nak take responsibility now? No blaming, tak ada merungut.
Nanti masuk pejabat semestinya je buat kerja. Cuba audit waktu kita bercakap kat pejabat tu, berapa yang positif, berapa negatif. Baru ni saya seorang auditor, dia dah minta saya tu, saya nak duduk. Baru ni ada seorang auditor umur 38 tahun. Tersilap dia cakap kerja apa je. Umur 38. Tak jumpa saya, tengok ada cataract dua-dua mata. Cataract umur 38, bisa ukur. Bisa juga Prof. Ukur ni siapa bisa ukur mata cepat rosak kan? Lepas tu Prof, saya ada darah tinggi, saya ada kolesterol, cakap itu. Prof, operation macam mana? Nak pakai tak apa? Look, pelan. How old are you? 38. Why are you having hypertension? Oh Prof, I auditor, very stressed macam. Oh auditor, saya macam nak kata, you audit tak diri you sendiri. Kita pasal auditor, kita ni takut dengan auditor kan? Yang auditor ni tak takut kan? Dah confirm tu. Takut audit datang, kita nak audit nanti. Takutnya kita tak boleh undang-undang, ini dah tertulis artikel. Allah, takutnya kita. Benda yang manusia buat, we are so law abiding. Yang Allah buat, that's a problem with this. So dia ni, soalan dia tanya dan sebagainya. Barulah 38, how can Prabhat 38 tahun cataract, tapi Alhamdulillah the operation went well. Tapi lepas jumpa saya dah kena pelan-pelan banyak. Setahun tu Prof, patient lepas jumpa Prof bulan 12 semua menjadi baik. Jumpa kami pun senyum, aku tidak sombong macam. Pasal dah kena shelling kat dalam bilik saya tu. Shelling. Pasal kadang orang datang prescribe dia orang ilit-ilit bag Vuitton semua. Yang barang beg ibu-ibu saya tengok. Gaya cakap tu kan. Orang bajet bagus. Tengok bajet bagus controversial. Saya paling pantang orang bajet bagus controversial. All this protokol buatan manusia. Sampai ada pegawai protokol. Tapi protokol lain kita tak jaga. Protokol untuk Allah. Okay. So bila nak cakap pasal penyakit ni, satu lagi orang tu nak operation juga. Mata dia kena cataract, anak dia tercocok sikit je, teruk cataract dia. Tapi itu saya nak relatekan macam mana sifat seseorang tu mempengaruhi penyakit dia ada. Minta maaf saya ada penyakit So jumpa saya, Prof, what operation you going to do for me? Okay, we do a cataract surgery. What's the worst that can happen? Oh, I see. If you are going to be speaking in this manner, I think I'm going to ask you to ask for a second opinion from another eye doctor. No. I want you to go to another doctor and get treatment. Prof, I've been to many doctors and now I meet you. I'm glad I meet you. Okay. I don't have to operate on you. How many surgery have you done? Just now. Kalau saya ego mesti geram kan? Yeah, I've done over 1,000. Okay. So bila saya tengok dia punya sifat macam tu, saya fikir banyak orang anak tercocok mata, demosis tergarik sikit, dia sampai jadi cataract. Nampak tak? How your negativity in your mind, your expectation of the worst make your body become no good. Because kita ni ada inner healing. Bila kita luka, baik sendiri kan? Bukan doktor baik kan? Remember, doctors doesn't heal you. You heal yourself. Sebab tu saya boleh ceramah di hospital Serdang. Doktor jangan action, jangan belakang. Penyakit paling senang kerana doktor ni sombong. Doktor yang sombong pertama sekali masuk neraka. Memang saya paling pantang. If I teach medical students, saya kata siapa nak jadi doktor sombong angkat tangan, saya tak halalkan ilmu saya. Sebab tu kita kalau boleh, anak-anak kita siapa ada anak, tolong ajar anak doa dari sekarang, buatkan perasaan riak, sombong dan takabur. Jaga diri kita ni, paling jaga sekali. So coming back to this patient, bila saya buat operation mata dia, sampai saya berdebar, Prof. Berdebar. I've done it before, tapi bila dengar dia berdebar. Alhamdulillah it went well. Kan? So bila jumpa isteri dia, now dah baik dah patient. Dia ngomong negatif, artinya dia malu sendiri. Because daripada tak pakai spek, lepas tak nampak, very syukur pada Allah tu berlihat berjaya dan tepat. Isteri pun cantik dan sebagainya. Saya puji isteri, dah baik dah. Tapi nak beritahu kita ni, please,
We don't make life happen to us, we make life happen through us. Itu kita. So kita pilih pemikiran positif, emosi hati yang positif dan akhlak yang positif. Boleh? Ya? So kita yang mana? Adakah kita make things happen, wait for things to happen, or wonder what happen? Which one? Ini slide yang sama saya tunjuk di Serdang masa saya cakap pada doktor dan nurses. Which one? Siapa make things happen angkat tangan? Ini tak banyak. Wait for things to happen, wonder what happened. Kalau dalam the same slide I give to Prince Court, saya every month saya bagi motivasi pada new staff of Prince Court. So saya buat slide ni, kita nak semua orang make things happen, proaktif, bukan reaktif. Reaktif tu wait for things to happen, wonder what happened, blur. Okay, nak beritahu tentang visi kehidupan. Satu hari orang tu, dia tengok orang tu lay a brick, batu bata, 3 orang manusia sedang buat benda yang sama. Dia pergi pada orang pertama, awak buat apa ni? Awak ni tak pandai, tengok saya tengah buat ni, panas ni, perut kata dia, malas. Pergi yang kedua, awak buat apa? Oh, saya tengah buat ni, dan dengan duit ni saya dapat RM20 dapat, tangguh anak saya syukur. Dia pergi yang ketiga, awak buat apa? Oh, saya sedang membina istana, masjid. Tengok tu, benda yang sama, visi berbeza. Apa visi UKM? Visi UKM apa? Ilmu dan amal? Bukan. Saya pun tak tahu, minta maaf. Tapi visi itu ialah something that you see yourself. Tujuan ialah kenapa kita buat, dan goal ialah matlamat yang kita buat untuk mencapai tujuan. So kita tujuan apa sebenarnya? Husnul Khotimah. So perhatikan orang yang 3 ni, 3 manusia buat benda yang sama, visi berbeza, emosi berbeza, fikiran berbeza. So kita kat UKM ni ada orang, mungkin dia kerja, katalah dia kerja sebagai orang yang dispatch. Awak buat apa? Pulang malas, surat banyak kena hantar. Ada orang pula, alhamdulillah surat saya ni mufti ni dapat, student dia masuk universiti, dapat dia teruskan kehidupan dia. Yang seorang ni pula, oh saya ni sedang proses pasal doktor ni nanti satu hari jadi ketua jabatan jantung negara. Nampak? Kita punya vision pandang jauh. Tapi kita perhati orang yang stress, dia pandang jauh ke pandang dekat. Nampak ini je, nampak dia je. Satu lagi, nak tahu kita banyak penyakit tak penyakit tak bahasa kita. Kau cakap saya, aku. Kajian menunjukkan orang yang suka sebut saya, kemungkinan dapat sakit jantung 3 kali ganda. Pasal perhatikan orang yang banyak penyakit, dia sibuk nak tolong orang ke dia sibuk dengan diri dia sendiri? Kadang-kadang saya panggil makcik-makcik tua datang kan, tak ada sebab sakit, tapi sakit je lah. Saya kata, makcik nak sihat ke nak sakit makcik? Kenapa doktor tanya? Tak nak tanya je, makcik nak sihat ke nak sakit? Pasal apa? Bila dia sakit, anak-anak datang, bila sihat anak-anak tak peduli. So saya kadang kalau patient, saya tanya gitu, nak ada one makcik tu, lepas operation, bayangkan dah elok dah, tiba-tiba naik pula infection. Anak dia risau, kata dia betul, takut risau kalau. So dia datang dah baik pun tak baik lagi, makcik jangan risau, semua okey, cuma luar sakit mata je. Lepas tu dia datang sekali tu, darah dia 215/120. Prof, BP patient 200. Tak apa, masuk bilik saya. Masuk aja, patutlah naik. Prof, saya ni dah operate 3 minggu. Saya tunduk sikit anak, Mama, jangan nanti. Rupanya anak dia jenis kalau tapi. So the whole house is worry index 100%. So BP naik. So apa saya buat? Dakwah seram. Okay, pergi check BP makcik sekarang, terus 120/70. Just by talking to her and telling her to change her mind and reassuring her everything is okay. So lepas ni kita buat, kalau buat tu ada BP set lah, check BP masing-masing. Siapa umur dia 40 ke bawah dan BP dah mula 140, tukarkan indeks
kebimbangan. Mesti cakap apa? Boleh, insya-Allah, dengan Allah semuanya boleh. Allah ada, yakin pada Allah. Tapi kalau susah, delete sistem. Okay, so ini tunjukkan. Ada soalan? Okey, di mana kita 10 tahun dulu? Kita berada di sini disebabkan pilihan setiap hari yang kita buat 10 tahun dulu. Betul? Di mana kita berada akan datang 10 tahun? Pilihan kita ini. So nak berubah tak ini agaknya? 200 tahun lagi di mana kita? 200 tahun. Allah, tengah di lambung cik sepupu tidak tahu. Ya, so we go. Nak buat orang masuk kubur. Nak buat orang sakratul maut. Nak buat orang padang mahsyar. So nak marah, nak mengumpat, nak tekan orang, nak beri makan rendah, semua sakit hati, nak taruh orang cold storage, nak tukar orang tu.